A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian pada pagi ini. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-326. Kita akan bersama-sama insya-Allah di surah Al-Anbiya, ayat yang ke-45 sehingga ayat yang ke-57. Ayat 45, 57 daripada soal Anbiya. InsyaAllah moga-moga kita dapat bersama-sama seterusnya sehingga akhir sesi kita pada kali ini, dan juga kita dapat bermuka mushaf bersama-sama insyaAllah jika ada kemudahan, dan juga beri feedback insyaAllah sama ada suara clear ataupun tidak untuk sesi pada pagi ini. Jadi insyaAllah saya akan bacakan sebagai membuka majlis kita pada pagi ini dengan sedikit satu ayat daripada muka surat ini, iaitu surah Al-Anbiya ayat 45. Saya akan bacakan sikit insya-Allah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'us summud du'a idza ma yunzarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita dalam muka surat ini, dalam muka surat 326 ni, kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa surah Al-Anbiya ini mengandungi 3 perkara, iaitu dimulakan dengan motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada dari segi support Allah Subhanahu wa taala, dan juga jawapan-jawapan yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya berikan kepada orang kafir. Itu yang pertama. Yang keduanya, kisah nabi-nabi. Jadi kita akan tengok insya-Allah di dalam surah ini ada banyak kisah nabi-nabi yang disebut, banyak nama nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kisah mereka dengan panjang lebar, kecuali seorang saja daripada mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan agak panjang sikit, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang lain-lain kita akan tengok ada 17 orang nabi, nama-nama nabi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ini. Kerana itulah maka namanya Al-Anbiya. Dan setelah daripada habis menceritakan, iaitu tamat kepada menceritakan kisah nabi-nabi tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala balik semula kepada, iaitu Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi, mentasliahkan kepada Nabi apa-apakah yang patut disebutkan kepada orang kafir, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala support Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah baginda, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum daripada ni. Jadi insya-Allah dalam awal muka surat ini kita akan tengok Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata kul ni, sebagaimanalah kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul ya ayyuhal kafirun. Semua itu adalah merupakan suruhan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita supaya katakan sebutkan kepada orang kafir. Jadi kul, katakan wahai Muhammad, dalam ayat ni kul, katakan wahai Muhammad, innama unzirukum, sesungguhnya aku ini memberi peringatan kepada kamu bil wahyi, dengan wahyi. Maknanya dengan wahyulah dalam bahasa Melayu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi supaya beritahu kepada orang kafir ni, apa yang aku cakap ni bukannya perkara-perkara ni datang daripada aku, bukannya aku pandai-pandai. Maknanya kan, aku pandai-pandai sendiri. Kalau aku pandai-pandai sendiri sebelum daripada umur aku 40 tahun, aku dah cakap dah kepada kamu kan. Tapi sehingga aku dapat wahyu betul-betul, barulah aku cakap kepada kamu. Maknanya kalau aku tak dapat wahyu, tak dapat arahan daripada Allah Ta'ala, aku tak akan beritahu kepada kamu. Jadi sekarang ni Allah SWT beritahu, meminta kepada Nabi kita supaya beritahu kepada orang kafir itu supaya katakan innama unzirukum, apa yang aku beri amaran kepada kamu ni adalah merupakan bil wahyi, dengan wahyu, bukan pandai-pandai aku. Kemudian Allah Ta'ala kata wala yasma'us summu, dan tidak akan mendengar as-summu. As-summu maknanya ialah orang-orang pekak. Ad-du'a, tak akan mendengar
ad-du'a ni makna seruan apa yang aku seru ni, dakwah aku ni tak akan dapat didengari oleh orang-orang yang pekak. Pekak siapa yang pekak sini? Yang pekak tu ialah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan oleh ahli tafsir lah taubih. Ini adalah taubih, iaitu Allah Taala nak sindir, Allah Taala nak kata dengan keras lah kan, nak kata kepada mereka ni orang pekak tak akan dapat dengar pun. Jadi siapa yang pekak ni? Orang kafir Quraisy yang tak nak dengar tu. Yang kalau Nabi cerita dah, Nabi bukan sekali, ulang kan. Kalau kita baca dalam ayat lain, sarrafna, dia katakan sarrafna ni maknanya ulang-ulang. Allah Ta'ala kata dalam Quran ni, Allah Ta'ala ulang kan. Maknanya perkara yang macam-macam, ulang dalam pelbagai bentuk Tetapi orang kafir tetap juga tak nak dengar. Orang yang tak nak beriman tu kan. Jadi Allah Ta'ala sekarang labelkan seolah-olahnya kan as-summu. Bukan seolah-olahnya, memang labelkan betul lah. Orang yang tak nak dengar ni, dakwah ni ialah doa ni, ialah seruan ni as-summu. Mereka ni orang yang tuli ni, orang yang memang tak dapat dengar Jadi Allah Ta'ala kata wala yasma'us summu ad-du'a. Secara tidak langsung katakan mereka ni tuli. Idza ma yunzarun, apabila diberi peringatan kepada mereka. Maknanya kau dah beri peringatan mereka tak nak dengar juga, ni tuli ni. Itu Allah Ta'ala katakan kepada mereka. Kemudian Allah SWT kata walain massathum nafhatun min azabi rabbik la yakulunna ya wailana inna kunna zalimin. Ayat 46. Allah SWT kata kemudiannya walain massathum, nanti ni kan, bukan sekarang lagi tapi nanti ni, walain massathum. Tapi Allah Ta'ala gunakan, kalau dalam Quran ni kadang-kadang masa tu akan datang, perkara tu akan datang berlakunya, tapi Allah Ta'ala dah gunakan perkataan fi'il madhi. Fi'il madhi ni dalam bahasa Arab mana yang dah lepas. Jadi biasanya kalaulah perkara tu akan datang berlaku, tak berlaku lagi, pasti tak berlaku lagi lah. Tapi digunakan guna perkataan yang dah lepas, fi'il madhi. Itu nak menunjukkan kepada kesungguhan, makna pasti benda tu pasti akan berlaku, seolah-olahnya benda tu dah berlaku dah. Seolah-olahnya. Jadi Allah Ta'ala kata wala in massathum, nanti kalaulah akan terkena kepada mereka. Massat ni sentuh je kan, sentuh sikit je, bukan banyak pun. Nafhatun ni ialah satu, iaitu kalau asal bahasa iaitu angin sejuk yang kalau kita buka pintu, contohlah kalau sekarang ni mudah kita nak faham, iaitu kan kalau satu tempat ada aircon, satu tempat tak ada aircon, katakan bila kita buka pintu yang tempat yang ada aircon tu kan, angin daripada rasa sejuk tu kan masuk terkena pada kita. Itu. Ataupun kalau kita duduk depan peti sejuk kan, kita buka peti sejuk, kita akan rasa haba daripada peti sejuk tu akan mengenai kita ni. Itu nafhah nama dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini hanya nafhah min azabi rabbik, satu rasa, satu makna sedikit saja kan, min azab, daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kamu. Jadi apa dia? Iaitu neraka lah kan. Maknanya tak kena neraka lagi. Jadi Allah Ta'ala kata mereka nanti ni, nanti tahulah kan, walain massathum nafhatun, kalau terkena sedikit saja angin panas tu daripada azab Tuhan kamu, la yakulunna, nescaya mereka pada masa tu akan berkata. Tengok ni kan, kalau dah kena sikit pun dah berkata, kalau campur dalam tu dah tahulah kan. Jadi Allah SWT kata la yakulunna ya wailana, celaka kami. Tengok kan, dah kena sikit tu pun, kalau kena banyak nak kata apa lagi. Jadi mereka akan berkata pada masa itu, Allah Ta'ala kata ya wailana inna kunna zalimin, sesungguhnya kami dulu semasa atas dunia, masa kami lawan Muhammad tu, lawan pendakwah tu, sesungguhnya kami ni zalim. Zalim maknanya kami ni jahat dah, kami ni teruk sangat, kata dalam tafsir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tengokkan sebut kepada mereka ni kan, nanti kamu kena sikit pun nanti dah ni kan, kalau kena banyak. Tapi kena banyak tu pastilah kalau kamu kafir. Nanti kalau kamu kena sikit pun. Jadi Allah Taala beri amaran ni kan. Sebab itulah maknanya Allah Taala ceritakan kepada kita benda-benda ni semua kan, supaya jangan kita ni menolak kebenaran, jangan kita ni melawan pendakwah, jangan kita ni kan. Inilah dia balasan kan. Allah Ta'ala peringatkan. Dan perkara ni bukan untuk kita sajalah, untuk orang kafir dan sebagainya. Sebab itulah perkara ayat Quran ni kan, apa yang dalam Quran ni, iaitu Allah Ta'ala minta kepada kita supaya kita ni beritahu kepada orang kafir, supaya orang kafir, orang tak beriman lagi tu tahu. Dan inilah kerja orang Islam sepatutnya, iaitu menyeru kepada orang-orang yang belum beriman tu, supaya mereka tahu apa yang akan berlaku ni. Jadi kalau kita marah saja pada mereka ni kafir, label saja, tapi mereka tak tahu apa-apa, tak tahu Quran, mereka benci pada Quran,
ataupun mereka Islamfobia lah, kita katakan takut kepada Islam dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka nak tahu tentang Islam? Jadi tugas kita sebenarnya, umat Islam 1.6 bilion ni, 1.6 bilion umat Islam atas dunia ni, besar sebenarnya, banyak sebenarnya kan. Dan kita semualah, kita buat macam-macam cara lah sekarang yang kita boleh buat kan, insya-Allah kan. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah seterusnya Allah SWT kata wa nadul mawazin, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-47 Allah Taala kata wa nadul mawazin, pada hari kiamat nanti Allah Taala akan letakkan mawazin. Mawazin tu ialah jamak kepada mizan. Mizan tu penimbang-penimbang penimbang-penimbang untuk mengira, menghisap amalan-amalan manusia lah kan, amalan-amalan makhluk ni kan, yang mukallaf ni, sama ada manusia dan juga jin lah. Jadi Allah Taala kata al-mawazin. Al-mawazin ni maknanya jamak kan, banyak. Jadi ulama-ulama tafsir adalah sedikit di sini kan, mengatakan apa maksud kenapa banyak, adakah ia satu tapi menggunakan perkataan banyak nak menunjukkan banyaknya amalan, ataupun memang betul-betul banyak, ataupun setiap orang tu ada banyak mizan dia untuk mengikut amalan ni dan sebagainya. Itu adalah pandangan-pandangan yang diberikan oleh ulama tafsir untuk mengatakan untuk menafsirkan kenapa digunakan perkataan al-mawazin di sini, al-mawazin. Jadi itu adalah penafsiran yang lebih detail lah. Tapi Allah SWT yang penting kita sini ialah al-mawazin. Kemudian Allah Ta'ala kata al-qista. Al-qista ni makna keadilan. Wa nadul mawazin al-qista. Pada hari itu timbangan, penimbang-penimbang ni akan menimbang, mengira dengan tepatnya kan, dengan tepat, dengan adilnya. Tak adalah Allah Ta'ala menzalimi siapa-siapa. Jadi Allah Ta'ala kata liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat ni. Jadi lam situ adalah kata lam tu makna fi, ada lam tu maknanya dia kata lamul kai, supaya untuk hari kiamat tu, ada yang kata pada hari kiamat, wallahu alam lah, itu adalah penafsiran ulama lah kan liyaumil lam apa, kita tengokkan detailnya, ulama-ulama tafsir ni kan dia akan tengok satu lam tu lam apa. Jadi bagi kita ialah hari kiamat tu Allah Ta'ala letakkan al-mizan yang tepat, yang detail, yang pasti, yang tak zalim. Kemudian Allah Ta'ala kata, sehingga Allah Ta'ala kata fala tuzlamu nafsum syai'a, tak ada siapa pun yang akan dizalimi. Kerana apa ni? Ketepatan dan juga benarnya penimbang tu. Jadi Allah Ta'ala kalau nak kira tak perlu penimbang pun kan. Begitu juga dengan malaikat. Kenapa perlunya malaikat tulis dan sebagainya? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi puas hati kan. Allah Ta'ala buatlah benda-benda ni semua nak menunjukkan apa? Tengok ni, kamu buat benda ni, kamu tak buat benda ni, macam tu. Jadi Allah Ta'ala kata fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada yang dizalimi walaupun sedikit. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Allah Ta'ala kata kalau ada satu benda misqal, berat benda yang beratnya habbah ni satu biji tu, biji min khardalin tu biji sawi, maknanya habbah tu biji, kharda tu sawi. Jadi kita panggil biji sawi lah kan kita. Jadi Allah Ta'ala kata sini dalam ayat yang lain adalah kan Allah Ta'ala sebut itu zarrah, dalam perkataan yang hampir sama kan. Tapi ini maksudnya yang kecil juga bagi orang Arab, yang boleh dinampak itu biji sawi yang kecil tu pun ataina biha. Allah Ta'ala kata kami akan bawa datang. Mana tak terlepas, tak akan terbiar, tak dikira, semua akan dicatatkan. Kemudian wa kafa bina hasibin. Allah Ta'ala kata dan cukuplah kami yang menjadi pengira. Hasib tu maknanya pengira lah. Pengira maknanya Allah Ta'ala yang kira semua. Jadi inilah kita sebutkan malaikat ada tu. Yes, malaikat ada. Hanya bukanlah maknanya Allah Ta'ala tu tak diperlukan kepada malaikat untuk mengira benda tu. Tapi tidak kan. Tapi Allah Ta'ala nak kata kat sini ialah malaikat tu untuk puaskan hati. Pengiraan tu kan. Supaya nampak kepada makhluk tu kan. Jadi seterusnya ayat yang ke-48 48 Allah Ta'ala kata walaqad ataina Musa. Sekarang kita masuk, sekarang ni dia masuklah kisah Nabi-Nabi ni. Jadi dimulakan kisah Nabi-Nabi ni disebutkan dengan Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Ayat kita sekarang ayat 48, kita dimula masuk dalam surah ni cerita tentang kisah Nabi-Nabi. Allah Ta'ala sebutkan secara ringkas kisah Nabi Musa dan juga kisah Nabi Harun. Apa dia? Allah Ta'ala sebut walaqad ataina, sesungguhnya kami telah beri kepada Musa dan juga Harun al-furqana. Furqan maknanya pembeda. Maksud sini ialah At-Taurah, bukan Quran, At-Taurah. Jadi Allah Ta'ala namakan At-Taurah itu dengan Al-Furqan. Kenapa? Kerana sifatnya ialah pembeda di antara benda-benda dengan benda yang salah, benda betul dengan benda salah kan. Ini salah, ini betul, ini hak, ini batil. Jadi sebab itulah Quran semua kitab-kitab datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Furqan.
Jadi Taurah adalah Furqan, Injil adalah Furqan, Quran adalah Furqan. Jadi kenapa? Kerana dia membedakan. Kemudian Wadhiya, yang keduanya sifat. Taurat ni sifat yang Allah Ta'ala kirimkan kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Harun, inilah Diya. Diya ni cahaya. Kita tengok sang cahaya, kalau tak ada cahaya, kita ni tak nampak kan, gelap kita ni. Jadi Taurat tu menjadi cahaya kepada Bani Israel. Kemudian Wazikra, dan juga peringatan. Zikra ni maknanya adalah mau'izah, iaitu peringatan, nasihat kepada lil muttaqin, kepada orang bertakwa. Jadi orang bertakwa ni bukan orang Islam, orang zaman Nabi Muhammad saja kan. Sebelum daripada Nabi Muhammad ni pun pengikut Nabi Isa yang betul-betul, pengikut Nabi Musa yang betul-betul, pengikut Nabi Isa, Nabi Harun yang betul-betul. Semua mereka ni adalah orang yang muttaqin. Kalau mereka ni ikut betul-betul, ikut apa yang diajar oleh Nabi Musa, Nabi Harun, semua nabi-nabi, semua rasul-rasul tu, kalau mereka berikut betul-betul, maka itulah. Sampailah kepada Nabi Muhammad, kalau mereka ni betul-betul ikut Nabi Musa, Nabi Isa, mereka mesti ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana Nabi Musa, Nabi Isa dah pesan dah kepada umat dia bahawa nanti akan ada seorang Nabi, bila tiba masa Nabi tu, kamu kena ikut dia. Jadi siapa yang tak ikut sekarang ni bukan muttaqin lah tu. Yang muttaqin lah yang benar-benar dulu. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala kata bahawa semua benda tu, kitab Taurat tu menjadi petunjuk, menjadi zikr kepada orang muttaqin. Jadi Allah Ta'ala kata allazina yakhshawna. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan sifat orang yang muttaqin tu macam mana. Ayat 49. Allah Ta'ala kata sifat muttaqin allazina yakhshawna rabbahum. Mereka ni takut kepada Tuhan mereka bil ghaib. Dalam keadaan bil ghaib, dalam keadaan ghaib. Ghaib tu ada dua penafsiran sini. Yang pertamanya ialah mereka tak nampak Allah tu, tapi mereka tetap takut pada Allah. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Walaupun mereka tak nampak Allah, tapi mereka takut pada Allah. Itu nombor satu. Penafsiran yang kedua iaitu mereka ni takut kepada Allah dalam semua keadaan. Sama ada depan orang, sama ada belakang orang. Sama ada di khalayak ramai, sama ada seorang-seorang. Sama ada dalam gelap, sama ada dalam cerah. Orang nampak, ada CCTV, tak ada CCTV. Semua tu mereka takut pada Allah. Itu penafsiran yang kedua. Jadi kita pakai dua-dua. Maknanya boleh belaka kan? Semua boleh. Iaitu sifat orang bertakwa ni ialah orang yang takut pada Allah walaupun mereka tak nampak Allah, dan mereka takut pada Allah di mana-mana saja, ainama kanu, di mana saja mereka berada. Kemudian Allah Taala kata wahum minas saati musyfiqun. Sifat yang kedua yang Allah sebut sini, di sinilah dalam tempat lain banyak lagi lah sifat orang yang bertakwa ni. Allah Taala sebut sini iaitu orang-orang yang bertakwa ni wahum minas saati. As-saah itu maknanya ialah hari kiamat. Maksudnya mereka takut pada hari kiamat. Takut pada hari kiamat ni bukan makna lari daripada kiamat, tak, tapi maksudnya takut kepada azab mereka ni akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam golongan yang akan mendapat azab di hari kiamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wahum minas saati, Allah Taala gunakan perkataan selepas itu musyfiqun. Musyfiqun ni makna khaifun, makna takut takut, rasa takut. Tapi syafaqah ni, perkataan syafaqah ni dia lebih takut, lebih dahsyat lagi. Takut ni lah takut, iaitu takut yang meliputi. Kalau syafaqah ni asalnya adalah meliputi semua. Takut, rasa takut semua. Itu kan, bukan takut sikit ni, tak. Tapi takut sungguh-sungguh. Jadi sentiasa mereka, makna setiap masa, setiap ketika mereka ni takut pada hari kiamat tu. Jadi takut pada hari kiamat tu sepatutnya diterjemahkanlah, diterjemahkan oleh orang tu, orang yang takut tu dengan bentuk mereka ni akan bertakwa. Itu jadi Allah Ta'ala kata. Jadi kalau orang tu rasa tak ada apa, macam hari kiamat, macam tak ada hari kiamat bagi mereka, macam tak ada mati, macam tu seolah macam kita kata tak ada musyfikun kepada hari kiamat tu. Jadi Allah Ta'ala kata tu dua sifatnya, yakhshawna, takut kepada Allah, dan juga takut apa yang akan berlaku nanti pada hari kiamat. Kemudian wahaza zikrun mubarak, Allah Ta'ala kata, dan ini wahaza, ini itu ialah maknanya Al-Quran. Hujung sana tu, itu wahaza tu maknanya ialah Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala kata wahaza, Quran ini zikrun mubarak, apa yang sedang kita bacalah sekarang ni kan, ianya adalah merupakan zikrun, peringatan, mubarak, yang diberkati. Maksud diberkati itu ialah yang bertambah-tambah kan. Mubarak kan. Macam kita sebut barakah ni artinya satu benda yang mana bertambah kan, yang banyak dia punya, kalau kita panggil zat dia kan. Kadang-kadang benda tu sama, kita tengok kan sama je kan, beras lebih kurang beras kan, tapi tak sama, dia punya zat dia lain. Dia punya adalah kan ingredient apa benda tu dia lain. Itu maksudnya kan. Jadi mubarak ni, Quran ni kan, kita nampak macam macam buku biasa, memanglah kan tebal macam tu, 6 atau 4 muka surat, ada ayat-ayat dia. Kalau kita kata ada orang kata sama je, tidak kan. Allah Ta'ala kata mubarak, ini Quran adalah mubarak, anzalnahu, kami turunkan dia.
Ni bukannya datang daripada manusia kemudian tulis, tak kan, tapi daripada Allah Subhanahu Taala tulis. Beritahu kepada Nabi, afa antum lahu munkirun. Allah Taala kata, soalan, afa antum, adakah kamu semua lahu kepada Quran ini munkirun? Mungkar, makna mungkar tu maknanya ingkar, tak nak terima. Mungkirun, kamu tolak, kamu nak tolak Quran ke? Itu soalan-soalan. Kalau ikutnya kan bahasa Al-Quran ni sebenarnya ialah dahsyat, maknanya kan, sebab apa Allah Ta'ala tolak tuan. Itu ayat yang ke-50. Okey, jadi sekarang ni kita masuk sekarang ni kepada ayat seterusnya, iaitu ayat kisah kepada masuk Nabi Ibrahim, sebagaimana kita sebutkan. Jadi dalam Al-Quran kita sebutkan ada lebih kurang 17 dalam surah Anbiya ni ada 17 nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa dia, iaitu kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ishaq, kisah Nabi Yaqub, kisah Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan lain-lain lagi. InsyaAllah kita boleh tengok selepas daripada ni, insyaAllah kan. Tapi yang paling panjang sekali Allah Ta'ala akan cerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Kita tengok sekarang ni sama-sama, insyaAllah. Allah Ta'ala kata, walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu. Allah Ta'ala kata, dan sesungguhnya kami telah bawa datang, kami telah berikan ataina Ibrahim, kepada Ibrahim rushdahu. Rushdahu ini kalau ikut ialah kebijaksanaan, maksudnya kebijaksanaan, maknanya dia ni pandai, ataupun ada setengah ulama tafsir kata rushdahu maksudnya ialah iaitu kenabian maknanya, iaitu maknanya sebelum daripada dia ni daripada balik min qablu sini. Disebut sini min qablu. Qablu apa sini? Min qablu ni satu pendapat kata sebelum daripada kedatangan Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Memang betul Nabi Ibrahim ni datang sebelum daripada Nabi Musa, sebelum Nabi Harun. Itu satu pendapat lah, min qablu. Ada yang kata min qablu ni ialah iaitu sebelum daripada dia balik. Makna sebelum daripada dia balik tu, dia dah dapat kecerdikan dan juga kenabian tu. Masya Allah, makna kehebatan lah. Sebab tu kita baca cerita kisah ni kan, kisah ni yang diceritakan oleh Allah SWT dalam surah ni selepas daripada ni, menunjukkan bahawa kehebatan Nabi Ibrahim ni. Daripada kecil-kecil lagi dia dah tengok apa yang dibuat oleh ayah dia. Pendapat yang kuat mengatakan ayah dia lah, dia kata ayah saudara dia, iaitu tengok mereka ni semua berhala, tengok kaum ni semua berhala. Jadi mereka pun ajak sama-sama kan pergi ke pantai lah, kita katakan pada masa itu kan, ke tempat bermain-main lah kan, pantai macam mana, pantai tepi sungai ke apa. Jadi mereka pun diajak, tapi tengah-tengah jalan dia kata aku sakit, dia kata tu kata ana sakim, dia kata aku ni sakit, padahal sebenarnya dia tak sakit tapi sakit apa situ, banyaklah penafsiran ulama sini. Tapi kita baca dulu sini, Allah Ta'ala kata sini, walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu, sebelum daripada Nabi Musa ke, ataupun sebelum daripada dia balik, maknanya kemudian Allah Ta'ala kata wa kunna bihi alimin, dan kami tahu, wa kunna bihi, dan kami, Allah Ta'ala kata tahu dengan Nabi Ibrahim. Tahu apa? Allah Ta'ala nak beri yang kepada dia macam-macam selepas daripada peristiwa yang pertama ni. Jadi izqala li abihi, Allah Ta'ala nak kita ni fokus sekarang ni dalam ni ialah izqala. Allah Ta'ala turunkan ayat ni kepada Nabi Muhammad SAW, nak fokuskan, iaitu apa? Ketika dia berkata kepada ayahnya, izqala li abihi, dia kata apa? Dia kata li abihi, ayahnya yang kita sebutkan tadi. Ada yang kata ayah memang ayah dia betul, ada yang kata ayah tu ayah saudara dia yang menjaga dia, wa qaumihi, dan juga kaum dia, maknanya bukan ayah dia seorang, tapi dia berkata juga kepada kaum dia. Dia kata apa? Dia kata ma hazihi tamasilul lati antum laha akifun. Dia start tanya kan, maknanya daripada kecil lagi, masa dia kecil lagi kan, masa dia budak lah kan, dah dia tanya kepada ayah dia tanya kepada kaum dia. Dia kata mahazhi tamasil, apa ni patung-patung? Tamasil tu maknanya patung. Apa patung-patung antum allati antum laha akifun, yang kamu sedang akifun. Akifun ini duduk situ kan, duduk situ kan, kita kata apa, tekun beribadat duduk kan, duduk bersungguh-sungguh sangat. Apa ni kamu ni? Ini kan patung, kata Nabi Ibrahim. Apa ni? Jadi mahazihi, dia kata apa ni? Patung-patung ni kamu duduk beribadat pula, kata Nabi Ibrahim kepada kaum dia. Kemudian itu yang kita kata, daripada kecil lagi dia telah mendapatkan ilham ke, kita kata wahyu ke, mengikut pasal ulama tadi kan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata qalu, lalu apabila Nabi Ibrahim berkata begitu, maka apa kata kaum dia kepada dia, dan juga apa kata ayah dia? Mereka berkata wajadna aba'ana laha abidin, kami buat macam ni ayat yang ke 53 kan, 53
jawapan daripada kaum dia, jawapan daripada ayah dia ni, mereka berkata apa? Mereka kata wajadna, qalu wajadna, kami dapati aba'ana, ayah kami, maknanya moyang-moyang kami sejak daripada turun temurun lah, kita katakan tak, laha, kepada patung-patung ini, abidin, memperhambakan diri. Maknanya duduk beribadat sini kan, duduk mengadap sini kan, duduk menyembah ni. Ini dia kata. Jadi makna sini Allah Ta'ala sebut ini nak mengatakan apa? Bahawa iaitu apa yang dibuat oleh orang-orang yang menentang Nabi-Nabi dahulu ni, biasanya jawapan mereka ini, di antara jawapan mereka ini, kami tengok dulu dah tok nenek kami dah buat benda ni. Jadi ini Allah Ta'ala memberi isyarat kepada kita kan, bahawa kita ni janganlah buat satu benda yang telah dibuat oleh tok nenek kita, moyang kita dan sebagainya, orang-orang yang sebelum daripada kita, jika sekiranya perkara itu adalah bertentangan dengan Islam. Jadi kalau kehidupan kita lah dalam masyarakat Islam kita ni hari ni kan, kalau kita tengok, kita ni tok nenek kita dah buat ni, cara tok nenek ni, moyang kita dah buat, orang dah buat dulu ni, dah makan garam ke, makan gula ke, makan apa kan, makanlah kan. Tapi kalau tak betul, maka tetap juga tak betul. Jadi maknanya macam tu. Jadi maknanya kita ni, kalaulah satu benda tu tak betul, maka kita kena tolak benda tu kan, walaupun dibuat secara turun-temurun kan menjadi adat. Jadi dalam Islam dia ada adat ni, al-adah muhakkamah, dia kata adat ni boleh dijadikan sebagai sumber hukum, sebagai rujukan jika sekiranya tidak bertentangan dengan agama. Jadi ini dah memang terang-terang ni kan, sembah berhala kan, ni katakan padahal benda tu salah. Jadi sebab tu mereka jawab macam tu. Itu cara jawapan dia. Cara jawapan tu rupanya inilah cara jawapan yang turun temurun sampai sekarang. Kita tengok ada orang agama dia apa, agama dia tak betul kan, bukan Islam lah benda kan. Dia kata tok nenek kita macam tu, kita dari lahirkan dia, takkanlah salah, takkan ni tak ada dalam istilah kita kan. Jadi Allah SWT sebut sini wajadna aba'ana, jawapan mereka, kami dapati aba'ana, bapak-bapak tok nenek kami dulu, laha abidin, sembah benda ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, kata Nabi Ibrahim, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Terus Nabi Ibrahim kata, dia kata kamu semua ni, antum wa aba'ukum, tok nenek kamu ni sebenarnya sesat dia sebenarnya, fi dhalalim mubin, dah sesat ni. Ayat 54. Seterusnya mereka kata lagi, dialog lagi, kita tengok dialog. Kemudian dia kata kepada Nabi Ibrahim, qalu, mereka berkata, ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka kata apa kepada Nabi Ibrahim? Mereka kata, Ibrahim, dia kata, ajitana, kamu bawa datang kepada kami ni bil haqqi, betul-betul ke? Kalau kita dalam bahasa sekarang ni, kita kata macam mana? Awak ni biar benar awak ni. Awak ni main-main ke? Betul ni. Macam itulah kita katakan dalam bahasa kita kan. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin, ataupun awak ni main-main, dia kata. Kemudian ayat yang ke-56 Allah Ta'ala kata, kata Nabi Ibrahim lagi kepada mereka, dia kata, bal rabbukum rabbus samawati wal ardi. Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, Tuhan kamu yang betul bukan benda tu, tapi Tuhan kamu yang betul ialah apa? Rabbus samawat, Tuhan langit, wal ardi, Tuhan bumi, allazi, yang Tuhan yang fatarahunna, yang menjadikan langit dan juga bumi. Itu Tuhan sebenar. Apa patung ni? Gitu kan. Wa ana ala zalikum minasyahidin. Nabi Ibrahim kata, dan aku ala zalikum, terhadap benda semua tu, terhadap kamu semua ni akan menjadi saksi. Saksi apa? Saksi. Ada kata pendapat kata bahawa dia dah sampaikan. Sekarang aku dah sampaikan. Aku dah beritahu kepada kamu. Ini adalah juga masalah kan bagi kita lah orang Islam kita pada hari ini kan, kita sepatutnya adalah bertugas untuk menjadi saksi ke atas apa yang berlaku pada hari ini, iaitu ramai orang kafir kan, ramai tidak beriman, tapi masalah dia kita sampaikan ataupun tidak Islam ni kepada semua orang yang ada di zaman kita ni kan, pada masa kita hidup ni. Sebab tu itulah tanggungjawab kita semua. Sebagaimana Nabi Ibrahim rasa dia bertanggungjawab kan, Allah ceritakan, wa ana ala zalikum minasyahidin, aku akan menjadi saksi kepada kamu semua bahawa aku dah sampaikan benda yang benar ni. Jadi kita sekarang ni kena sampaikan apa yang benar. Tak kira lah macam-macam cara kan, kita kerja kita kena sampaikan kan. Bukan hanya kerja kita hanya untuk hidup kemudian kita mati macam tu saja, tak kan. Sepatutnya kita berfikir bagaimana kita nak sampaikan. Seterusnya dalam ayat yang terakhir, ayat 57, Allah Subhanahu Wa Taala kata, ceritakan, wa tallahi, kata Nabi Ibrahim, wa tallah ni ialah sumpah. Dia wallahi, tallahi, billahi, tapi tallah ni kata ulama dia kata ialah lebih dahsyat lagi. Kalau billah ni demi Allah, kalau tallah ni demi Allah, macam itulah seolah-olahnya kan, macam bersungguh-sungguh nak kata, wa tallahi la akidanna asnamakum. La akidanna ni
Maksudnya lah macam mana, apa itu, iaitu nak katakan bahawa aku akan la'akidanna ni, aku akan pastikan asnamakum ba'da'an tuwallu mudbirin, selepas kamu semua ni pergi. Makna akidanna ni apa? Pecahkan ke? Ataupun ini kata-kata ni, ada setengah ulama kata bahawa kata-kata ni adalah kata-kata yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada kaum dia. Nanti jagalah, dia kata, berhala-berhala, la'akidanna asnamakum, dia jaga berhala-berhala ni. Itu satu pendapat. Tapi satu pendapat lagi, yang lebih kuat lagi, dikatakan oleh ulama tafsir, iaitu kata-kata inilah kata-kata dalam hati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, watallahi, demi Allah, kata dalam hati dia, Nabi Ibrahim kata, la'akidanna asnamakum, jagalah berhala-berhala ni, ba'da'an tuwallu, selepas daripada kamu semua mudbirin, pergi itu larilah daripada tempat ni kan, daripada berhala. Selepas bertanya tu, dialog-dialog semua kan, Nabi Ibrahim berkata dalam hati dia, itu kata pendapat yang kuat lah, dia kata kan, iaitu menjaga berhala ni nanti, gitu kan. Sebab dia tak kata terang-terang. Kalau kata terang-terang, kata setengah ulama tafsir yang kata begitu ni, dia kata nanti dia akan kena pukul, kena apa pula kan, nanti orang tahu. Tapi dia kata nanti. Jadi kita akan tengok selepas daripada ni, apakah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. InsyaAllah kita jumpa lagi, InsyaAllah di muka surat yang ke-327 dalam sesi akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah jumpa lagi dalam sesi seterusnya, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.